dia didatangi haid. Jadi sedihlah dia sebab perjalanan jauh, makan masa berhari-hari sementara nak sampai, perjalanan yang meletihkan. Bila sampai sahaja tiba-tiba dia didatangi haid. Atau adalah muslimat-muslimat kita pun kadang-kadang macam tu lah kan. Dia bersedih dia, Ustaz saya menjajah Ustaz tiba-tiba haid dan sebagainya. Apa Nabi SAW sebut kepada untuk menenangkan hati Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha, ia adalah hadiah daripada Allah kepada seorang wanita. Maka subhanallah kita kena, memanglah rasa sedih, tapi subhanallah Sallallahu Muhammad bila Allah bagi dekat orang perempuan yang haid ni, maksud tanda kasih Allah sungguhlah. Keletihan dia dengan urusan dia setiap hari, maka Allah bagi pada waktu-waktu dalam sebulan tu 7 hari Allah bagi bahagian dia tak apa rehat, tak payah solat, tak payah ibadat apa-apa. Tapi walaupun demikian, urusan dia dengan manusia dia tak kena buat lagi. Urusan suami, urusan anak-anak, urusan keluarga. Yang dengan manusia tak boleh nak buat apa-apa. Tapi bahagian Allah, Allah bagi dia rehat. Maka dia hadiah daripada Allah. Maka walaupun begitu sedihlah Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha. Lalu bila Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha sudah bersih, lalu disuruh Nabi SAW untuk keluar ke bahagian ini. Dan Sallallahu Muhammad masuk ke Masjid Tanaim, bukan, ke tempat yang nama dia Tanaim, yang akhirnya dijadikan masjid sebagai memperingati kisah Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha bermiqat dekat situ. Jadi tuan-tuan, Sallallahu Muhammad, kalau nanti tuan-tuan Sallallahu Muhammad, tuan-tuan jangan heran bila dia banyak tekan horn tu. Pasal dia ni iklan sikit. Pasal dia kata kalau rosak api apa pun, rosak apa pun, jangan rosak horn je. Kalau horn dia tak beri value, itu dia tak boleh, tak ada, dia tak boleh hidup tanpa horn. Jadi tuan-tuan Sallallahu Muhammad, jadi maka Sallallahu Muhammad demikian kita bagaimana Sallallahu Muhammad nak memperingatkan kisah Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha itu, maka dibangunkan sebuah masjid yang namanya Masjid Tanaim ataupun dikenali sebagai Masjid Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Itu waktu saya pergi buat miqat kat situ, tiba-tiba tengok ada seorang pakcik dia meninggal. Dia siap dah ihram, dia dah siap ihram, semua siap dah. Kemudian dia meninggal depan pintu besar masuk masjid. Dalam kawasan tu lah, dekat foyer depan bukan dalam kawasan solat masjid tu, di depan pintu masuk masjid lah, pintu masuk ruang solat masjid. Subhanallah, anak dia duduk nangis kat depan duduk tepi dia. Subhanallah, dia meninggal dalam keadaan dia sedang berihram. Subhanallah, maka dia akan dibangkitkan juga dalam keadaan dia sedang berihram. Ada seorang pakcik tu, dia duduk doa dengan isteri dia. Dia doa, dia berdoa. Kemudian Allah makbul doa dia, dia meninggal dalam keadaan sedang ihram. Tuan Sallallahu Muhammad. Lalu isteri dia pun duduk katalah dekat mutawif tu, dia kata apa, Allah susahlah macam mana lah meninggal kat sini. Mutawif tu kata apa, dia makbul doa dia. Makbul doa dia. Dia baru ni dia doa nak minta dia matilah ihram. Lepas tu makcik tu tanya, bila yang dia doa tu Ustaz? Hari tu dia doa, makcik duk amin macam tak dengar ke? Dia tu makcik tak dengar ke, letak makcik tak amin doa dia tu. Ada orang dia sungguh-sungguh dia nak mati dalam keadaan dia ihram. Saya semua jadi kalau dia meninggal dalam keadaan sedang ihram, nanti dia akan bangkit juga dalam keadaan ihram. Orang yang matilah ihram, kita tak boleh nak kafan dia. Sebab tu bila Saudi ataupun Masjidil Haram buat satu undang-undang, saya tak tahu undang ni masih berniat ataupun tidak, Ustaz Aiman. Nak masuk tawaf lah ni mesti syarat orang umrah saja. Pakai ihram ah. Masih pakai ihram. Syarat masuk orang yang umrah lah. Jadi nak dia pandai dia buat macam mana? Dia nak pergi tawaf dekat bawah. Syarat nak tawaf kat bawah tu kena pakai ihram. Maksudnya orang yang buat umrah sahaja yang boleh bertawaf di kawasan bawah, yang kawasan dekat dengan Kaabah. Kalau orang yang tak ihram nak tawaf sunat, dia tawaf kat bahagian tingkat 1 tu. Maksud tak larat gerangan motor kat atas tingkat 3 ke apa, boleh lah. Tapi subhanallah, kita kena ingat bahawa ada orang dia buat macam mana tau. Dia nak pergi tawaf, dia tak niat umrah, dia tak niat apa, dia berlakon kata dia sedang melaksanakan ibadah umrah. Jadi dia pakailah ihram, dia turunlah tawaf. Betul tak? Boleh tak buat itu? Macam mana tiba-tiba dia tengah-tengah tawaf dia mati, dia rebah, dia meninggal.
Kalau dia rebah dia meninggal, maksudnya dia akan diuruskan sebagaimana orang yang sedang duduk dalam ihram. Sedangkan dia tidak duduk dalam ihram. Dia berlakon saja sebagai orang yang sedang duduk dalam ihram. Maka urusan jenazah dia tak seperti tak dilakukan yang sepatutnya. Maka kena hati-hatilah. Maksudnya kita ni Saleh Muhammad, dulu kita memanglah kita nak buat benda, kalau boleh kita nak buat semua dengan terbaik lah, kan. Tapi kita ada undang-undang, kita kena ikut dan kita ikut je lah. Dulu-dulu sungguh boleh pergi, bila masa nak masuk, masuklah, tak ada masalah apa. Kita minta larangan nak masuk. Bila kita masuk Masjidil Haram, kita tak perlu untuk buat sunat. Kita tak perlu untuk buat sunat tahiyatul masjid. Pasal tahiyatul masjid pada Masjidil Haram ialah tawaf sunat. Masuk tawaf sunat solat Jumaat itu sudah tahiyatul masjid bagi Masjidil Haram. Maka dia tak perlu lagi buat sunat tahiyatul masjid. Tapi kalau keadaan macam ni, masuk-masuk nak kena buat, kalau nak tawaf sunat kena pergi tingkat 1 untuk pusing, maka tuan-tuan boleh pilih lah untuk buat sunat tahiyatul masjid berbanding dengan Saleh Alaihi Muhammad tawaf sunat. Ya? Muslimah tak apa, dia memang tak, dia boleh, dia sentiasa dalam keadaan pakai ihram ke tak ihram ke apa, dia masuk umrah ke tak umrah ke, dia tetap berpakaian sama, kan. Jadi cumanya orang akan menganggap dia sedang duduk dalam umrah lah pasal dia tawaf dekat bawah tu, kan. Tapi itulah kelebihan dia. Ala kulli hal, kita ikut saja apa saya telah diperintahkan kemudian diputuskan oleh pihak kerajaan Saudi. Kita kena ikutlah nak buat macam mana, ni tempat depa, kan.